الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk ekstremis agama. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Islam adalah agama yang mudah, sederhana. Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Posisinya antara dua yang ekstrim, iaitu antara melampau dan meringan-ringankan, bainal ifrat wa tafrit. Keindahan agama Islam dengan segala ajarannya, disifatkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Bahkan mengutuskan Rasulnya Keindahan agama Islam dengan segala ajarannya disifatkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Bahkan pengutusan Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang bersamanya Al-Quran, disifatkan sebagai rahmat, petunjuk, penawar keterangan dan khabar gembira. Umat Islam disifatkan sebagai ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, yaitu umat yang sederhana, adil dan berimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran Islam membuatkan kesejahteraan buat seluruh umat manusia. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, pahaman ekstremis, radikal dan pelampau wujud dalam setiap kelompok manusia tanpa mengira agama, bangsa dan warga. Sikap ekstrim yang berpunca daripada individu atau kumpulan tertentu tidak seharusnya dipalitkan secara umum kepada keseluruhan kelompoknya, kecuali secara jelas ianya menjadi dasar, teras ataupun ajaran kepada kelompok tersebut. Ekstremis umumnya ialah orang-orang yang melampau batas dalam satu kaedah, sistem atau undang-undang. Agama secara umum adalah tata cara, tata etika, tata kelola dalam kehidupan sudah pasti tidak mengajar perkara-perkara yang bersifat ekstrim. Apalagi Islam yang maksudnya ialah kesejahteraan, keselamatan serta keamanan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Jauhilah kamu daripada bersikap melampau dalam beragama, kerana telah binasa mereka yang sebelum kamu disebabkan melampaunya mereka dalam beragama. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah rahimallahu taala. Sikap ekstrim tidak wajar dalam beragama diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faktor kebinasaan umat yang sangat dicela Islam. Ekstrim atau tegar dalam beragama berlaku
dalam dua situasi, sama ada ekstrim dalam kepercayaan atau ekstrim dalam pengamalan. Hakikatnya keduanya saling berkaitan, iaitu seorang yang ekstrim dalam kepercayaan akan membawa kepada ekstrim dalam pengamalan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ekstrim adalah kepercayaan ataupun pegangan berlaku apabila taksub serta fanatik buta terhadap sesuatu. Ia disebut fanatism atau keyakinan salah yang amat kuat. Sikap ini membawa keyakinan bahawa mereka sahaja yang benar, sebaliknya yang lain adalah salah, sesat, batil atau kufur. Lantaran muncul dakwaan seperti kami sahaja yang Islam, kami sahaja yang mendukung sunnah, kami sahaja yang masuk syurga. Sebab-sebab yang mencetuskan sikap ini antaranya ialah jahil dengan autoriti dalam penentuan hukum-hukum syarak atau perkara-perkara usul dan furu', tidak berpegang dengan sumber-sumber autoritatif, menafsirkan nas-nas syarak dengan kaedah yang tidak muktabar, berkepentingan tertentu dan menurut hawa nafsu. Akibatnya saudara se-Islam dicemuh, dijatuhkan hukuman, dizalimi, jenazahnya tidak disalatkan, dan lebih parah lagi, darah seorang Islam halal ditumpahkan. Hakikatnya Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia dari kesempitan dan kezaliman. Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rustum, iaitu ketua tentera Parsi, apakah tujuan kamu datang? Jawabnya, kami adalah kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sesiapa yang berkehendak dari menjadi penyembahan hamba kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa, dan mengeluarkan manusia daripada merasai kesempitan dunia kepada keluasan dunia sampai akhirat, dan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ekstrim dalam pengamalan berlaku dalam bentuk mempersulitkan diri sendiri atau orang lain, dan berlebih-lebihan dalam pengamalan atau pelaksanaan hukum syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amaran melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menjelaskan maksud kalimah mutanatti'un dalam hadis ini sebagai golongan yang melampau dan melepasi had atau batasan dalam perkataan serta perbuatan. Ibnu Al-Adra' radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kalian tidak akan dapat melaksanakan urusan agama ini dengan memaksakan diri. Riwayat Imam Ahmad. Hakikatnya pengamalan hukum hakam dalam Islam dilaksanakan menurut kedudukan atau keutamaan, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Manakala wajib masih diluaskan, sama ada dilaksanakan secara muqayyad ataupun mudayyak ataupun terbuka, dipanggil muwassa'. Selain itu pelaksanaannya ditimbang tara, sama ada ianya dilaksanakan dengan kaedah azimah, iaitu ketegasan ataupun rukhsah, kelonggaran. Sebagai contoh, salat yang wajib salat wajib dilaksanakan secara berdiri. Jika tidak mampu, boleh dalam keadaan duduk, bahkan berbaring, atau keadaan-keadaan yang mampu dilaksanakan. Atau contoh rukhsah ialah keharusan mengkasarkan salat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat ketika bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, sekiranya wujud pilihan terhadap sesuatu pengamalan, maka pilih kaedah yang lebih mudah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, bahawa bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih di antara 2 perkara, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang lebih mudah di antara keduanya, selama mana ia tidak berdosa. Sekiranya berdosa, baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling utama menghindarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur
seorang sahabat yang dilihat tersangat penat, lemah dan menderita dalam mengerjakan haji dengan berjalan kaki kerana nazar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan lelaki ini menyeksakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh Islam agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang yang memberatkan urusan agamanya melainkan dia akan dikalahkannya, iaitu lemah dan tidak berupaya melaksanakannya. Maka tepatkanlah bersederhana, dekatkanlah dengan mendekati kesempurnaan, bergembiralah dengan amalan sedikit tapi berterusan, dan mintalah bantuan dengan melaksanakan ketaatan pada waktu-waktu yang membangkitkan semangat di waktu pagi, petang dan penghujung di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal, sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang dapat dipraktikkan dalam semua situasi, masa dan tempat. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyadari sikap ekstrim dan radikal dalam beragama hanya akan menjadi penyebab munculnya fitnah, kemudaratan dan kehancuran umat. Jauhi sikap prejudis, tidak boleh bertolak ansur, memaksa orang lain dengan satu pandangan, berlebih-lebih dan bersikap kasar. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci dalam menyelami keindahan serta kesempurnaan agama, bahkan memperoleh kejayaan dunia dan serta akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahum min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman serta beramal saleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Surah Al-Kahfi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.